Masih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Langkawi. Sememangnya isu Wan Pesarinet ini timbul setelah projek ini dianugerahkan pada tahun 2011 lagi. Dan pada tahun 2011 sampailah 2019, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kontrak-kontrak yang telah pun dimasuki oleh kerajaan pada ketika itu, telah pun menampakkan banyak masalah, termasuk yang mana kadar sewaan tapak tidak dimuktamadkan dan juga caj elektrik telah pun disambung dari sekolah kepada pihak syarikat untuk digunakan bagi tujuan menara komunikasi dia. Dan selepas tahun 2019, walaupun kontrak telah pun ditamatkan, menara itu masih lagi beroperasi untuk tujuan komersial. Dan ini merupakan isu legasi yang perlu diselesaikan oleh kerajaan sekarang. Tahun 2019, kontrak pun telah tamat. 2023, apabila kerajaan ini mengambil alih dan mengambil tanggungjawab untuk memastikan isu yang timbul ini dapat diselesaikan, maka nota jemaah menteri telah pun disediakan dan dalam masa terdekat memorandum jemaah menteri untuk berkenaan dengan dua-dua isu kadar sewa tapak dan juga caj elektrik ini juga akan dimuktamadkan oleh pihak jemaah menteri. Komitmen daripada kerajaan Madani adalah untuk memastikan isu-isu yang lampau ini dapat diselesaikan dan berkenaan dengan siasatan daripada SPRM, kami serahkan kepada SPRM untuk menyiasat. Berkenaan dengan projek-projek yang mungkin dianugerahkan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Langkawi, saya cadangkan supaya Yang Berhormat Langkawi boleh semak dengan kementerian lain yang terbabit, termasuk Kementerian Kewangan, berkenaan dengan isu-isu yang terbabit, kenapa projek masih diberikan. Dan berkenaan dengan sedikit sebanyak hara tuju, seperti yang Berhormat Langkawi sedia maklum tadi, selepas tahun 2019 kita telah mulakan dengan Google Classroom dan selepas itu telah pun dibangunkan Pelantar Dilimah. Pelantar Dilimah yang mana pada hari ini saya percaya bahawa telah pun memberikan satu manfaat yang baik dan satu kemudahan pembelajaran dalam pendidikan digital kepada anak-anak kita. Dalam soalan 11 nanti, Datuk Timbalan Di-Pertua, saya akan menjawab soalan berkenaan dengan dilema dan secara detail. Terima kasih, Datuk Timbalan Speaker. Dipersilakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih, Datuk Timbalan Di-Pertua. Saya sokong supaya siasatan dilakukan, supaya pihak yang berkenaan dapat diambil tindakan. Soalan tambahan saya, memandangkan kontrak satu Bestarinet ini telah tamat pada tahun 2019 seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi dan tidak dilanjutkan, apakah usaha yang diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan pembelajaran digital murid-murid sekolah tidak akan terjejas selari dengan pelan pendidikan digital? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ledang atas soalan tambahan yang diajukan. Sememangnya selepas penamatan kontrak pada tahun 2019, tujuan utama bagi Wan Pesarinet sebelum ini adalah untuk memastikan penyampaian internet, itu nombor satu, dan nombor dua adalah untuk memudahcarakan virtual learning environment. Itu dua matlamat asal. Dan tahun 2019 apabila kontrak Wan Pesarinet ditamatkan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita telah pun gantikan dengan pelantar yang telah pun dibangunkan in-house dengan izin oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan Pelantar Dilimah ini saya bagi sedikit maklumat berkenaan dengan maklumat ataupun detail yang ada dalam Pelantar Dilimah, yang mana KPM dalam masa beberapa tahun ini dengan perkembangan yang begitu baik untuk Pelantar Dilimah, kita telah pun menempatkan 789 buku teks digital asas, 12,762 video pembelajaran, 170 podcast radio pendidikan yang boleh diakses secara percuma oleh semua murid dan guru melalui Pelantar Dilimah. Dan ini merupakan bahan-bahan yang mana boleh diguna pakai oleh guru dan juga murid kita dalam PTP ataupun pembelajaran dan pengajaran. Dan pada masa yang sama, tekad pihak KPM untuk meneruskan usaha kita dalam membangunkan pendidikan digital telah pun kita nampak dalam peluncuran dasar pendidikan
digital pada tahun lepas, yang mana dari segi penambahbaikan infrastruktur dan infrastruktur sampailah ke dalam ke isu berkenaan dengan bahan-bahan dan kolaborasi dengan rakan-rakan strategik. Memang KPM memberikan satu komitmen atas pembangunan pendidikan digital di negara kita. So selepas pasca Wan Pesarinet, kita ada Pelantar Dilima yang dalam masa 5 tahun yang lepas ini menampakkan bagi saya satu showcase dengan izin, satu kejayaan yang kita boleh sebut dan juga boleh papar kepada anak-anak kita. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat